Hai semua, nama saya Tin Zigen dan nombor metrik saya 136509. Tujuan saya merakam video ini adalah untuk memberi ulasan berdasarkan dasar kurikulum kebangsaan dan saya akan memberi beberapa kekuatan dan kelemahan dasar kurikulum kebangsaan di sekolah. Kekuatan dasar kurikulum kebangsaan pertama adalah ia dapat mengembangkan potensi, bakat dan minat murid dalam pelbagai aktiviti beruniform, kelab, persatuan dan sukan. Terdapat pelajar yang tidak mengetahui kelebihannya yang ada pada dirinya, tetapi setelah menyertai kekaidan kurikulum, mereka dapat mendekati dengan sukan yang mereka minat serta memupuk kelebihan mereka. Pada masa yang sama, guru yang berpengalaman akan menerangkan ilmu atau latihan sukan kepada pelajar membantu mereka mengenai kekaidan kurikulum. Perlibatan secara aktif oleh murid dalam kelab ini bukan sahaja mencukupi mereka dalam berbagai acara sukan, malah memberi peluang kepada mereka untuk menguasai kemahiran-kemahiran asas. Dengan itu, mereka juga berpeluang menjadi atlet-atlet berlapis negara pada masa yang akan datang dan sekaligus mencipta nama dalam arena sukan antarabangsa. Hal ini secara tidak langsung telah menyedarkan mereka ke arah memikul tanggungjawab untuk mengharumkan keluarga, sekolah, bangsa dan negara. Jadi, sesetengah pelajar lemah dalam pelajaran tetapi kelebihan dari segi kurikulum jika dicungkil oleh pihak sekolah. Penting kata, memandang rendah pelajar perlu dihapuskan dalam fikiran setiap guru. Seterusnya adalah meningkatkan daya kepimpinan, membentuk personaliti yang positif dan memupuk disiplin dalam kalangan pelajar. Daya kepimpinan ini dapat dipupuk apabila seseorang pelajar dilatih sebagai ketua dalam sesuatu kegiatan. Sebagai contohnya, pelajar yang benar memimpin sesuatu pertubuhan seperti pengangkat, ketua remaja dan sebagainya. Mereka akan lebih yakin untuk menjadi pemimpin sesuatu organisasi pada suatu hari nanti. Perlibatan dalam persatuan, kelab dan aktiviti lain akan mengembangkan kemahiran bersosial, bercampur kaum dan berhubung masyarakat serta keupayaan dalam perhubungan awal yang dapat dimanfaatkan dalam masyarakat kelab. Kekaidan kurikulum juga dapat mendisiplinkan murid. Mereka akan dibiasakan untuk menggunakan masa dengan baik, cara pemakaian yang gemas dan menghormati orang lain. Terutamanya dalam aktiviti kawal kaki, misalnya nilai kepatuhan kepada masa dan arahan amat dititikberatkan. Jadi, murid akan didisiplinkan akan mematuhi arahan pemimpin yang meneranjui puncak kepimpinan sesuatu persatuan. Tambahan pula, mereka juga perlu bersedia mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh jawatan kuasa persatuan tersebut dan mengelakkan diri daripada mengingkari perintah komandan semasa sesuatu aktiviti dijalankan. Kekuatan dasar kurikulum kebangsaan juga dapat memupuk pelajar yang kesihatan baik dan otak cerdas. Pelajar diwajibkan menyertai 3 jenis kekaidan kurikulum di sekolah. Namun, prinsip ini disukai oleh kebanyakan pelajar di sekolah disebabkan faktor-faktor tertentu. Hal ini kerana kekaidan sukan dapat membina stamina yang kuat dan membolehkan para pelajar mengeluarkan belok serta membuangkan bahan toksik dalam badan. Sebagai contohnya, aktiviti sukan dan permainan seperti bola sepak, bola keranjang, badminton mampu dapat membina kekuatan stamina manakala menyertai sukan catur dan juga kelab-kelab pula akan mencerdaskan minda seseorang. Dengan kekaidan sukan, pelajar dapat menghilangkan stres dalam pelajaran dan memupuk sesuatu minat. Setelah mendai kekaidan sukan, pelajar akan menjadi semakin bersemangat kerana badan yang cergas, otak yang cerdas. Begitu juga, kekuatan dasar kurikulum kebangsaan juga dapat merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan.
Contohnya, kurikulum mewujudkan pelajar mempunyai semangat kewarganegaraan dan semangat perpaduan. Apabila sesuatu aktiviti diadakan, pelibatan pelajar dari berbagai bangsa dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Kurikulum juga membantu untuk memacu dan mengembangkan bakat minat serta kemahiran murid. Contohnya, sekolah yang aktif dalam bidang kurikulum boleh membantu murid mengembangkan minat mereka dan mengasah bakat. Minat dan bakat murid dapat yang diasah dan dibentuk boleh melahirkan individu yang berjaya serta membantu mengharumkan nama sekolah. Kurikulum juga berperanan melatih murid mengisi masa lapang dan aktiviti yang berfaedah. Contohnya, sekolah menganjurkan permainan kanak-kanak pada musim cuti sekolah. Aktiviti ini membolehkan pelajar mengisi masa cuti mereka di samping mengekalkan kesihatan yang baik. Selain itu, kurikulum melatih murid dari segi ketahanan mental dan fizikal. Ini dapat mencapai haras fikir untuk melahirkan individu yang sehat dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Dari segi kelemahan tasak kurikulum kebangsaan adalah kekurangan sokongan dan gerakan daripada ibu bapa pelajar membenarkan anak mereka terlibat dalam kurikulum. Ibu bapa pada hari ini masih menganggap pelibatan anak-anak mereka dalam kekaitan kurikulum membazirkan masa dan tenaga anak-anak mereka. Ibu bapa tidak percaya kesukaran merupakan satu kekaitan yang memberi manfaat kepada anak mereka tak hanya diutamakan pencapaian tinggi dalam pelajaran sahaja. Peranan dan kepentingan aktiviti kurikulum dalam melahirkan generasi cemerlang dan seimbang seolah-olah telah diketepikan lantaran mengejar kecemerlang akademik semata-mata. Sistem peperiksaan yang berorientasikan peperiksaan dijadikan sebagai alasan untuk menolak pelibatan anak-anak mereka secara aktif dalam kekaitan kurikulum. Jadi, amat perlulah berbagai langkah telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kesedaran dan pandangan negatif ibu bapa terhadap aktiviti tertaja ini. Aktiviti kurikulum ternyata dapat menjadi wadah untuk melahirkan generasi-generasi yang berketerampilan dan berwawasan mengikut acuan negara ini. Selain itu, kelemahan tasak kurikulum kebangsaan adalah guru yang kurang pengalaman dan kemahiran gagal menjadi langkah tugasan sebagai guru kurikulum. Guru di sekolah adalah guru kurikulum juga. Maksudnya di samping mengajar dalam bilik belajar, seorang guru ini juga berperanan untuk mengendalikan segala kekaitan kurikulum yang dipertanggungjawabkan sebagai penasihat, pemimpin dan jurulatih. Namun, ramai guru gagal menjalankan tugasan tanggungjawab sebagai guru kurikulum kerana tidak cukup kompeten. Masalah kurang mahir dalam sesuatu jenis kekaitan kurikulum yang dipertanggungjawab adalah faktor utama. Guru-guru yang demikian akan setakat menghadiri diri dalam kekaitan kurikulum tanpa sesuatu perancangan yang rapi dan hanya mencatat kehadiran murid sahaja. Tambahan pula, faktor-faktor seperti bidang kurikulum yang amat luas, pelancangan kejurulatihan yang tidak cukup matang, akhirnya peruntukan yang tidak menentu dan tasak kementerian terhadap pelibatan guru-guru dan kurikulum yang sering berubah-ubah telah menyebabkan kesukaran tasak kurikulum kebangsaan dilaksanakan dengan matang. Selain itu, adalah kekurangan infrastruktur dan kekurangan kemudahan kurikulum di sekolah. Kekaitan kurikulum lazimnya berlaku di luar bilik belajar. Tidak dinafikan bahawa kementerian ada menyediakan infrastruktur dan kemudahan kurikulum di sekolah. Namun, masih banyak lagi kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaikikan. Contohnya, adakah bilik-bilik persatuan kelas sekolah, badan dan gelangan disediakan secara mencukupi dengan bilangan murid di sekolah? Mungkin disebabkan sesetengah kemudahan dan peralatan yang tidak boleh dibina di setiap sekolah atas sebab kos pembinaan dan penyelenggaraan yang tinggi dan memerlukan kepakaran jurulatih. Maka, ketiadaan dan kekurangan kemudahan infrastruktur ini seringkali dijadikan alasan kepada guru-guru untuk tidak menjalankan kekaitan kurikulum di sekolah. Daripada kekuatan dan kelemahan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa sesuai dengan malaman falsafah pendidikan kebangsaan, Kementerian Pendidikan Malaysia
bahwa pelajar-pelajar di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani. Melalui aktiviti kurikuler, maka potensi individu termasuk daya kepimpinan dapat dibentuk. Oleh itu, semua pihak yang terlibat seharusnya memainkan peranan yang lebih positif supaya melibatkan pelajar dalam aktiviti kurikuler akan meningkat dan seterusnya menghasilkan pelajar-pelajar yang cemerlang dan seimbang dalam perkembangan sosial. Terima kasih.